Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosanita Kartini Muhammad, calon PhD Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim akan membentangkan sebuah artikel berjudul Keberkesanan Penerapan Elemen Sastra Melayu dalam Pendidikan STEM Sekolah Rendah. Ya. Okey, terlebih dahulu kita perlu tahulah apa dia yang dimaksudkan dengan pendidikan STEM. Okey, pendidikan STEM ialah pendidikan yang bertunjangkan kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ya. Jadi pendidikan STEM ini adalah pendidikan yang dilaksanakan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baik, jadi singkatan daripada STEM ialah sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ya. Okey, mata pelajaran yang terangkum dalam bidang STEM ini adalah sains, fizik, matematik, kimia, bio, asas sains komputer dan reka bentuk teknologi. Jadi STEM dalam konteks pengajaran dan pemudahcaraan dia merangkumi 3 aspek, iaitu bidang pembelajaran, pakej mata pelajaran dan pendekatan PDPC. Okey, pendekatan PDPC adalah melibatkan pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyelesaikan masalah. Ya. Okey, jadi dalam pelaksanaan STEM dia biasanya dia perlu merangkumi 2 komponen STEM. Ya, dan dia juga pendidikan STEM juga boleh dikolaborasikan dengan ilmu atau bidang lain seperti bidang kesusasteraan Melayu. Okey, jadi oleh yang demikian, pengajaran kesusasteraan dalam bahasa Melayu mula diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, dan pada masa yang sama pelaksanaan STEM ini adalah untuk memenuhi 6 aspirasi di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran dewibahasa, etika dan kerohanian, identiti nasional dan kemahiran berfikir. Jadi aspek ini perlu dikuasai oleh murid pada peringkat sekolah rendah supaya tidak teraba pada peringkat sekolah menengah. Ya. Jadi dalam kertas kerja ini saya telah menggunakan metodologi berteraskan kepada deskripsi textual text, yakni analisis dokumen yang dilaksanakan ke atas buku teks sains, matematik dan RBT sekolah rendah. Baik, kajian literatur kita lihat kepada sistem ataupun sejarah pendidikan di Malaysia. Sejak mewarisi sistem pendidikan rendah dari British dan pertubuhan sistem pendidikan Malaysia pada tahun 1963, Malaysia telah memperbaiki sistem pendidikannya beberapa kali. Ya. Jadi salah satu penambahbaikannya ialah memperkenalkan KBSR, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah pada tahun 1983. Okey, KBSR dibangunkan untuk membantu mewujudkan masyarakat yang lebih berpendidikan dan serba boleh. Ya, jadi melalui KBSR, murid sekolah rendah mendapat pengetahuan daripada pelbagai sumber selain daripada buku teks seperti majalah semasa dan aplikasi PowerPoint. Manakala kemahiran dari aspek kemahiran pula murid akan perolehi daripada aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti ngakak, pandu puteri dan bulan sabit merah. Okey. Walau bagaimanapun, KBSR tidak digubal untuk menyediakan murid dengan kebolehan yang bersesuai dengan era teknologi maklumat. Ya, pada peringkat KBSR, misalnya guru hanya menggunakan PowerPoint sahaja. Tetapi dalam keadaan sekarang, pelbagai kemudahan teknologi maklumat telah diperkenalkan.
Jadi kalau dulu KBSR hanya menggunakan PowerPoint, tetapi kini kini kita telah didedahkan dengan blogger, YouTube, Learning Management System, LMS dan sebagainya. Jadi untuk merancakkan semula pertumbuhan masyarakat Malaysia, mengikut keperluan era maklumat, jadi KBSR telah digantikan dengan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR bermula pada tahun 2011. Apa yang membezakan antara KBSR dan KSSR? Dari aspek kemampuan berfikir sendiri yang menjadi tunjang kepada KSSR. Okey, dan pada tahun 2020 pula UPSR atau ujian pencapaian skor rendah dimansuhkan. Jadi bila UPSR dimansuhkan, jadi kecemerlangan murid sekolah rendah dipengaruhi oleh faktor luaran, ibu bapa, sarana ibu bapa melalui PIBG, program-program sekolah dan bahan-bahan yang berkualiti lah. Jadi dalam keadaan di mana terdapat keseimbangan antara faktor-faktor tersebut, maka kecemerlangan murid juga menjadi perhatian supaya sistem pendidikan di Malaysia tidak lari jauh daripada suasana pembelajaran yang berpusatkan murid. Okey. Baik, jadi dalam mengorak langkah memasuki pendidikan abad 21, domain kognitif revisi Anderson dan Krathwohl dilihat sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan STEM. Okey, jadi dalam pengajaran dan pembelajaran STEM ini, murid digalakkan mencari maklumat dengan panduan yang diberikan oleh guru. Okey, domain kognitif ini akan menekankan bahawa untuk mengajar dengan lebih berkesan, guru hendaklah mengetahui setakat mana pengetahuan yang ada atau yang dimiliki oleh murid. Okey, jadi guru harus mengembangkan potensi kognitif murid melalui proses kemahiran berfikir sebelum murid pergi lebih jauh kepada yang realiti. Jadi belajar yang bermakna akan menghadirkan pengetahuan dan proses kognitif yang murid-murid perlukan untuk menyelesaikan masalah. Baik, jadi penyelesaian masalah berlaku ketika murid memikirkan cara bagaimana untuk mencapai tujuan yang belum pernah dicapai, yakni percubaan mengubah keadaan menjadi keadaan yang diinginkan. Okey, jadi dalam perhubungan ini, taksonomi belum semakan akan menjadikan proses belajar lebih bermakna. Taksonomi belum semakan akan menjadikan pembelajaran tidak hanya kepada penerimaan fakta daripada guru kepada murid dan darjah, tetapi menggalakkan murid-murid mengingat kembali, recall pengetahuan yang mereka miliki melalui proses pembelajaran sebelumnya. Okey, jadi perhubungan ini dapat dilihat dengan mengambil contoh saat murid dikehendaki belajar tentang konsep asas matematik, iaitu mengenali nombor daripada buku teks. Okey, contoh 123, 3 untuk rumah besar, 20 untuk rumah puluh, 100 untuk rumah ratus. Okey, secara konvensi murid akan menyebut secara verbal, tetapi ini akan menimbulkan rasa tidak seronok atau pasif lah, reaksi yang pasif daripada murid jika murid sendiri tidak tahu membaca. Jadi dengan menggunakan elemen kesusasteraan, dengan memasukkan elemen kesusasteraan dalam pembelajaran matematik, jadi dia akan menimbulkan rasa keseronokan untuk belajar. Pertama. Yang keduanya, apabila murid menyebut secara berulang-ulang dalam nyanyian, dalam pantun, dalam sajak yang dilakukan, jadi dia secara tidak langsung meningkatkan atau mengasah dan mempertajamkan ingatan murid, mempertajamkan daya kognitif murid. Okey. Begitu juga dalam mata pelajaran sains. Dalam mata pelajaran sains, kita boleh gunakan
teknik kesusasteraan iaitu penceritaan. Ya? Kita gunakan teknik penceritaan. Contohnya dalam mata pelajaran sains darjah 1 ya, teknik penceritaan digunakan ya untuk membawa murid tahun 1 mengenali dunia haiwan. Jadi murid tahun 1 biasanya mereka akan tertarik kepada gambar-gambar yang menarik. Ya, gambar-gambar yang menarik. Okey. Jadi teknik penceritaan dianggap pentinglah dan merupakan keseluruhan cara pengarang melahirkan atau mengendalikan keseluruhan struktur kesusasteraan termasuk penyusunan plot, pemilihan watak yang menarik. Ya. Kerana dengan watak yang menarik, dia mampu menarik ataupun memberi keseronokan kepada murid untuk mempelajari, mendekati, mengenali konsep sains yang ingin disampaikan oleh guru. Okey, jadi penggunaan teknik penceritaan dalam STEM adalah penting untuk menyampaikan konsep asas sains itu sendiri kepada murid. Okay. Murid akan bercerita kembali apa yang dilihat dan didengari untuk dipadankan dengan kandungan mata pelajaran sains itu dalam proses memahami. Baik, jadi dalam penyampaian konsep asas sains, istilah saintifik juga digunakan. Ya. Jadi beberapa istilah saintifik seperti hipotesis, fosil ya, yang kerap dijumpa dalam buku teks darjah 4, darjah 5 dan darjah 6 ya. Jadi istilah-istilah saintifik ini adalah suatu perkara, satu pendedahan yang luar biasa atau mewujudkan kejutan kepada murid tahun 1. Jadi untuk meredakan atau mengurangkan kejutan budaya itu, maka kita cuba sampaikannya dalam bentuk pantun, dalam bentuk nyanyian. Ya? Okey. Jadi kesimpulannya, unsur sastra Melayu penting ya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran STEM di sekolah rendah. Okey. Hal ini kerana untuk melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang berkesan serta melahirkan murid minda kelas pertama. Ya, justru teori kognitif taksonomi belum semakkan digunakan sebagai landasan teori kerana teori ini sistematik. Dengan sifat sistematik tersebut membantu murid memahami konsep asas STEM daripada umum kepada yang lebih khusus dalam keadaan santai dan menyeronokkan. Okay. Pada masa yang sama, murid dapat membuat pilihan berdasarkan aras mudah kepada aras yang lebih sukar ya, dan menarik serta lebih kompleks. Baik, sekian. Terima kasih.